Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 8, pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan. Di bawah tajuk kecilnya, Rancangan Malaysia ke-5 1986 hingga 1990. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Baiklah, di bawah rancangan pembangunan 5 tahun terdapat 2 tahap. Yang pertama, tahap pertama daripada tahun 1956 hingga 1970 dan tahap kedua daripada tahun 1971 hingga 1990. Di bawah tahap pertama ada 3 rancangan pembangunan, iaitu Rancangan Malaya Pertama, Rancangan Malaya Kedua dengan Rancangan Malaysia Pertama. Manakala di bawah tahap kedua ada 4 rancangan pembangunan, iaitu Rancangan Malaysia Kedua, Rancangan Malaysia Ketiga, Rancangan Malaysia Keempat dan Rancangan Malaysia Kelima. Hari ini kita akan belajar rancangan pembangunan yang terakhir, iaitu Rancangan Malaysia ke-5 daripada tahun 1986 hingga 1990. Okey, kita lihat. Yang pertama, maksud Rancangan Malaysia ke-5. Rancangan Malaysia ke-5 merupakan rancangan 5 tahun ekonomi yang terakhir untuk merealisasikan aspirasi dasar ekonomi baru yang genap 20 tahun pada tahun 1990. Jadi rancangan Malaysia ke-5 ni adalah rancangan 5 tahun ekonomi yang terakhir, bertujuan untuk merealisasikan aspirasi dasar ekonomi baru. Selama berapa tahun dah dasar ekonomi baru dilancarkan? Pada tahun 1990 genap 20 tahun dasar ekonomi baru dilancarkan. Jadi rancangan Malaysia ke-5 ni adalah rancangan 5 tahun ekonomi yang terakhir. Okey, di bawah rancangan Malaysia ke-5 ada 4 perkara yang diberi perhatian. Yang pertama, sektor perindustrian. Yang kedua, pembangunan kawasan luar bandar. Yang ketiga, sektor pelancongan. Dan yang keempat, sektor penyelidikan dan pembangunan. Okey, kita lihat yang pertama dahulu, sektor perindustrian. Sektor perindustrian diberi perhatian dengan cara melonggarkan peraturan mengawal hak milik syarikat dan pelesenan dalam sektor swasta. Yang kedua, syarat pelaburan modal asing dilonggarkan untuk meningkatkan pelaburan sektor perindustrian berorientasikan ekspor. Dan yang ketiga, kecekapan pengurusan agensi ditingkatkan agar dapat bekerjasama dengan sektor swasta dengan lebih berkesan. Jadi sektor perindustrian ni banyak pelibatan sektor swasta. Okey, yang kedua, pembangunan kawasan luar bandar. Dalam pembangunan kawasan luar bandar, 3 perkara yang telah diusahakan oleh kerajaan. Yang pertama, tanah digunakan dengan lebih cekap supaya dapat menyumbangkan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, industri desa yang berpotensi dimajukan seperti industri kraft tangan. Dan yang ketiga, kemudahan kredit, iaitu kemudahan pinjaman ataupun intensif diperluas seperti melalui Bank Pertanian Malaysia, skim pinjaman kas pertanian dan amanah ikhtiar Malaysia. Jadi dia punya formula untuk pembangunan kawasan luar bandar ialah tanah isteri pinjaman. Tengok penerangan formula. Tanah merujuk pada tanah juga, iaitu tanah digunakan dengan lebih cekap. Yang kedua, isteri merujuk pada industri. Industri desa yang berpotensi dimajukan seperti industri kraft tangan. Dan pinjaman merujuk kepada kemudahan pinjaman ataupun kredit diperluaskan lagi. Jadi formula untuk pembangunan kawasan luar bandar, tanah isteri pinjaman. Okey, yang ketiga, sektor pelancongan. Sektor pelancongan diberi perhatian melalui penubuhan Perbadanan Pelancongan Malaysia untuk merancangkan lagi industri pelancongan. Selain itu, pelancaran tahun melawat Malaysia pada tahun 1990 untuk meningkatkan lagi industri pelancongan negara. Dan yang terakhir, sektor penyelidikan dan pembangunan diberi perhatian.
Tujuannya untuk meningkatkan keupayaan dan kecekapan guna tenaga tempatan untuk meningkatkan produktiviti negara. Apa tujuan sektor penyelidikan dan pembangunan? Dia berkaitan dengan guna tenaga tempatan untuk meningkatkan produktiviti. Yang penting produktiviti itu dapat meningkat dengan menggunakan tenaga tempatan. Okey, baiklah. Kita lihat analisis kekerapan 48 untuk kertas 2 adalah SPM 2010 sampai 2019. Yang warna oranye itu adalah SPM sebenar. Yang warna kelabu itu adalah SPM ulangan. Tengok SPM sebenarnya yang warna oranye tu. Tengok 2010 naik, 2011 tak naik, 2012 tak naik. Bermula 2013 sampai 2019. Selama berapa tahun? 7 tahun naik, tak pernah miss langsung lagi. Jadi 2020 berkemungkinan sangat akan naik di dalam soalan struktur pula. Jadi tolong bagi perhatian untuk semua tajuk di bawah bab 8. Okey, manakala SPM ulangan pula, yang warna kelabu tu 14 ulangan naik, 15 ulangan naik, 16 ulangan naik, 17 ulangan tak naik, 18 ulangan naik, 19 ulangan pun naik. 2020 berkemungkinan juga akan naik dalam soalan struktur. Bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020, tengok yang warna oranye tu. Cikgu ulang dia punya trend 2010 naik, tak naik, naik. 2020 berkemungkinan sangat besar akan naik lagi dalam soalan struktur. Jadi tolong bagi perhatian untuk bab 8, semua tajuk di bawah bab 8. Okey, kemudiannya kita lihat analisis kekerapan tajuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2019. Tajuk apa kita belajar tadi? Rancangan Malaysia ke-5. Setakat hari ini, bermula daripada 2010 sampai ke 2019 tahun lepas, rancangan Malaysia ke-5 belum pernah langsung ditanya lagi. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk rancangan Malaysia ke-5. Tolong bagi perhatian. Okey, akhirnya kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 244, iaitu 10 markah. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dahulu. Soalan A ditanya, nyatakan usaha kerajaan memajukan sektor perindustrian negara dalam rancangan Malaysia ke-5. Apa kehendak soalan? Usaha kerajaan memajukan sektor perindustrian. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Ada. Okey, bila ada nombor 1 Roman, 2 Roman di ruangan jawapan, bermaksud kena jawab terus ke kena buat ayat? Ya, kena jawab terus. Tak perlu buat ayat. Jadi, di 1 Roman tu nak jawab apa? Melonggarkan peraturan mengawal hak milik syarikat dan pelesenan dalam sektor swasta. Dan 2 Roman tu tulis terus, syarat pelaburan modal asing dilonggarkan. Okey, kita lihat soalan B. Soalan B ditanya, apakah tindakan kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-5 untuk memajukan kawasan luar bandar? Apa kehendak soalan? Tindakan kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-5 untuk memajukan kawasan luar bandar. Jadi, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada nombor 1 Roman, 2 Roman di ruangan jawapan, kena jawab macam mana? Jawab terus ke kena buat ayat? Ya, kena buat ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan tu. Tindakan kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-5 untuk memajukan kawasan luar bandar ialah, ada formula tak? Untuk pembangunan kawasan luar bandar, ada apa formulanya? Tanah isteri pinjaman. Jadi lepas ialah tu, masuk terus. Penggunaan tanah dengan lebih cekap dititik beratkan supaya dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Penanda wacana apa cikgu ajar? Guna number. Jadi kedua, koma. Tanah isteri. Isteri tu apa? Industri desa. Industri desa dimajukan yang berpotensi seperti kraft tangan. Ada lagi tak? Ada satu lagi. Apa dia? Ingat balik formula. Tanah isteri, pinjaman. Ya, pinjaman tu apa? Kemudahan pinjaman diperluaskan seperti menubuhkan Bank Pertanian Malaysia. Okey, dan last sekali tengok soalan C. Soalan C dia tanya, sektor pelancongan menjadi perusahaan penting dalam tempoh rancangan Malaysia ke-5. Pada pendapat anda, mengapakah sektor pelancongan penting kepada negara? Apakah anda soalan? Mengapakah merujuk dah? Sebab sektor pelancongan penting kepada negara. Tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, kena jawab macam mana?
kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Sebab sektor pelancongan penting kepada negara ialah membuka peluang pekerjaan seperti pemandu pelancong dan perhotelan. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, koma, menambah pendapatan negara melalui pertukaran mata wang asing. Titik. Lepas kedua, ketiga, meningkatkan ekonomi negara. Dan last sekali keempat, meningkatkan taraf hidup rakyat. Okey, hanya sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Permintaan cikgu yang terakhir, tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.